Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran sains tingkatan 3 KSSM bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini masih lagi bab 9 cuaca angkasa lepas, iaitu 9.2 cuaca angkasa. So dalam subtopik 9.2 cuaca angkasa, kita ada satu sahaja hasil pembelajaran, iaitu berkomunikasi tentang cuaca angkasa lepas dan kesannya terhadap bumi. So cuaca angkasa lepas ialah fenomena yang berlaku yang pertama sekali yang berlaku di permukaan matahari, dan yang kedua fenomena yang berlaku di angkasa lepas. So fenomena yang berlaku di permukaan matahari termasuklah nyalaan suria, prominent, tompok matahari dan lentingan jisim korona. Selepas itu fenomena yang berlaku di angkasa lepas pula ialah angin suria, ribut geomagnet dan ribut pancaran suria. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kesan cuaca angkasa terhadap bumi. So kita akan bincang empat. Yang pertama sekali ialah aurora, yang kedua ialah gangguan telekomunikasi, yang ketiga gangguan sistem navigasi, dan yang keempat ialah gangguan talian kuasa grid. So kita akan pergi satu persatu macam mana cuaca angkasa memberi kesan kepada bumi dari segi aurora, gangguan telekomunikasi, gangguan sistem navigasi dan gangguan talian kuasa grid. Okey, so yang pertama sekali kita pergi kepada aurora. Aurora ialah cahaya yang berwarna-warni yang dapat diperhatikan pada waktu malam di kutub. Apabila matahari aktif akan membebaskan banyak zarah-zarah yang bercas. So kita dah belajar benda ni pada slide-slide yang sebelum ni. Apabila matahari aktif, dia akan membebaskan banyak zarah-zarah yang bercas dan menghala ke bumi. So ini ialah zarah-zarah yang bercas daripada matahari menghentam permukaan bumi ataupun menghentam medan magnet bumi. Alright, zarah-zarah tersebut akan diperangkat oleh medan magnet bumi. So contohnya di sini, apabila zarah itu bergerak ke arah bumi, dia akan diperangkap oleh medan magnet bumi. Medan magnet pula membawa zarah bercas ini ke kutub utara dan ke kutub selatan bumi. So zarah-zarah yang diperangkap tadi akan dibawa oleh medan magnet bumi ke kutub utara dan kutub selatan bumi. So zarah yang bercas ini akan bertembung dan berinteraksi dengan nitrogen dan oksigen di atmosfera bumi. So dia akan bertembung dan akan berinteraksi dengan nitrogen dan oksigen yang ada di atmosfera bumi. So interaksi ini akan menghasilkan cahaya yang berwarna hijau, biru dan merah. So itulah macam mana pembentukan aurora. Okey, so aurora borealis iaitu aurora yang terbentuk di hemisfera utara, dan aurora australis dia terbentuk di hemisfera selatan. Yang kedua ialah gangguan telekomunikasi. Ionosfera ialah lapisan atmosfera yang berfungsi untuk memantulkan gelombang radio. Okey, so ini ialah fungsi ionosfera yang terdapat di lapisan atmosfera. Fungsinya untuk memantul gelombang radio. Okey, so tengok dalam gambar rajah ni, itulah fungsi ionosfera. Okey. So apabila ribut geomagnetik, ribut geomagnetik ni ialah gangguan sementara magnetosfera bumi yang disebabkan oleh angin suria atau nyalaan suria yang sangat kuat. So ribut geomagnetik ini dia akan berlaku. So disebabkan oleh ribut geomagnetik ini, dia akan memberi kesan kepada bumi, iaitu semasa ribut geomagnetik, zarah yang bercas memasuki ionosfera tadi, berdekatan dengan kutub magnet bumi, dan dia akan mengionkan molekul, membentuk elektron dan ion positif. Tu dia kacau sikit lapisan ionosfera. Dia akan menyebabkan dia mengionkan molekul, dia akan membentuk elektron dan ion positif. Okey, jadi disebabkan itu, dia akan menjadi penambahan elektron dalam ionosfera dan menyebabkan ionosfera menyerap gelombang radio, bukan memantulkannya. Fungsi asal ionosfera ialah untuk memantulkan, tapi disebabkan oleh ribut geomagnetik tadi, dia menyebabkan elektron dalam ionosfera ni menyerap pula. Dia berfungsi untuk menyerap gelombang radio, bukan memantulkan. So itu menjadi masalah lah. Kalau tengok gambar rajah di sebelah kanan ni, so itu ialah ribut geomagnetik. Dia akan pergi kepada ionosfera, dia akan kacau sikit lapisan ionosfera ni. So dia berlaku di kutub-kutub bumi, menyebabkan isyarat radio berdekatan kutub sangat-sangat lemah. So dia akan mengganggu sistem komunikasi pesawat yang menggunakan gelombang radio. So kebanyakan pesawat yang ada di bumi ni menggunakan gelombang radio untuk berkomunikasi. Jadi gelombang radio itu tidak boleh dipantulkan kepada menara-menara kawalan, dan dia diserap, jadi memberi masalah kepada sistem komunikasi pesawat. Syarikat penerbangan menggunakan ramalan ribut geomagnetik untuk mengatasi masalah. Dia menggunakan ramalan lah. So dia boleh elak lah. Kalau hari itu tinggi ribut geomagnetik, dia akan elakkan terbang hari itu untuk mengelakkan apa-apa masalah yang terjadi. So zarah yang bercas ini juga mengganggu gelombang telefon bimbit dan satelit komunikasi.
Yang ketiga ialah gangguan sistem navigasi. Gangguan di ionosfera yang disebabkan oleh zarah bercas juga boleh mengurangkan kejituan atau ketepatan sistem navigasi iaitu GPS. GPS digunakan oleh pesawat, kapal di laut dan kenderaan di darat. Okey, GPS ni ialah Global Positioning System. Okey, kita nak tahu tempat ataupun lokasi-lokasi tertentu. Okey, so banyak digunakan di pesawat, di kapal laut menggunakan marine radar marine dia. So kita pun kadang-kadang guna GPS, Waze, okey, Google Maps, tu ialah GPS. So gangguan ini disebabkan oleh ketumpatan elektron yang berbeza-beza di ionosfera hasil daripada ribut geomagnetik yang berlaku tadi. Alright. So yang keempat ialah gangguan talian kuasa grid. Ribut geomagnetik menyebabkan arus elektrik menjadi tinggi di dalam konduktor yang panjang seperti talian kuasa ataupun kabel elektrik. So ini ialah kabel elektrik ataupun RGN, Rangkaian Grid Nasional yang ada di Malaysia. So apabila ribut geomagnetik berlaku, dia akan menyebabkan arus dalam kabel ini terlampau tinggi dan boleh menyebabkan meleburkan transformer. Okey, arus yang terlalu tinggi akan meleburkan transformer, menyebabkan kerosakan sistem talian kuasa dan menyebabkan gangguan bekalan elektrik. So kita tengok sikit contoh peristiwa Carrington pada tahun 1859. Pada 1 Ogos 1859, satu letusan kuat telah berlaku di matahari dan meledakkan hampir berbilion tan lentingan jisim korona dan nyalaan suria ke bumi. Ribut geomagnetik yang terhasil ini menghentam medan magnet bumi dengan kelajuan yang sangat tinggi dan menghasilkan aurora yang besar dan terang di kutub. So aurora tersebut dapat diperhatikan hampir di seluruh dunia. Okay, kebiasaannya aurora ini berlaku di kutub-kutub bumi sahaja. Pada tahun 1859 ini, aurora ini dapat diperhatikan hampir di seluruh dunia disebabkan oleh letusan yang sangat kuat berlaku di matahari. So inilah gambaran pelukis. Okey, ni di England kan. Okey, nampak aurora tu sampai ke England. Okey, so ini ialah data-data Carrington 1859. So kebanyakan bumi ini dilindungi oleh aurora pada waktu itu. Okey, so talian telegraf pada waktu itu, sistem komunikasi ada talian telegraf sahaja, tak ada lagi telefon bimbit pada waktu itu. Okey, mengalami gangguan sehingga operator pengendali talian terkena kejutan elektrik dan telegraf itu terbakar. Tu sebab dia. Tu kesan dia. So inilah telegraf. Ribut geomagnetik yang kuat juga pernah berlaku pada 23 Julai 2012 tetapi tidak menghala ke bumi. Nasib baik. Kalaulah dia menghala ke bumi, ia akan memberi kesan kepada satelit, sistem navigasi, sistem telekomunikasi, radio, grid penghantar elektrik serta alatan elektrik dan elektronik yang ada pada zaman sekarang. So dia memerlukan sehingga 2 tahun untuk pemulihan, untuk repair balik 2 tahun dan menelan kos yang sangat-sangat tinggi. So kita bernasib baik ribut geomagnetik itu tidak menghala ke bumi pada tahun 2012. Okey, so kita pergi pula kepada interpretasi data cuaca angkasa lepas. Data cuaca angkasa lepas digunakan dan dianalisis untuk yang pertama untuk meramal bila berlakunya lentingan jisim korona di matahari dan yang kedua menentukan sebab berlakunya nyalaan suria dan lentingan jisim korona. So macam mana kita nak ramal? Okey, cuaca angkasa lepas bergantung kepada kitaran suria yang berlaku di matahari iaitu 11 tahun sekali. Permulaan kitaran suria ataupun suria minimum mempunyai tompok matahari yang paling sedikit. Kemuncak kitaran suria iaitu tompok matahari yang paling banyak. Jadi fenomena nyalaan suria dan lentingan jisim korona ni dia akan bertambah hebat dan besar semasa kemuncak kitaran suria iaitu pada ketika tompok matahari paling banyak. So bila tompok matahari paling banyak, fenomena jisim korona, lentingan jisim korona dan nyalaan suria ni berlaku dengan sangat-sangat kuat dan sangat hebat. Itu ialah kita punya perbandingannya. So kita nak tahu bila fenomena yang hebat berlaku, kita tengok tompok matahari. Itulah cara kita nak meramal lentingan jisim korona di matahari. So, habis bab 9. Boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan di bawah. Tekan link di section video di bawah. Jangan lupa untuk subscribe. Klik saja di subscribe. Dan jangan lupa untuk like page Facebook saya di Facebook Cikgu Taufik Ibrahim. Jadi, pembelajaran seterusnya kita akan belajar bab 10 iaitu penerokaan angkasa lepas. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.